Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum Kak Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dengar wabarakatuh. Okey, dengar? Alhamdulillah, apa khabar? Okey dengar Jelas Okey, jelas. Okey, Alhamdulillah. So hari ni, khabar sebelum tu apa khabar? Salam Ramadan, 10 Ramadan hari ni. Baik. Dah 10 dah Ya Allah, sekejap je. Dah 10, dah 1/3 kita melalui Ramadan untuk tahun ni 1441 Hijrah. Sekejap je. Dan kita pun dah melalui selama berapa hari? 47 hari PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Esok bermula Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Esok. So sepanjang sebelum 47 hari ni macam-macam yang terjadi kan, antaranya isu-isu rumah tangga, hak-hak penjagaan anak yang Mizan sendiri ada terima. Jadi hari ni kita nak minta advice sikit daripada Puan Fadina Siddiq berkenaan dengan isu ini. Pihak Mizan juga kami ada kumpulkan beberapa soalan yang dihadapi oleh antara individu-individu yang sepanjang PKP ni lah yang melalui cabaran-cabaran rumah tangga dan juga hak-hak penjagaan dengan anak. So macam mana Kak Fat, sepanjang tempoh PKP ni banyak tak dapat apa-apa kes ke? Kes tak boleh nak jalan kan? PKP ni. Kes tak jalan, mahkamah masih lagi belum beroperasi sepenuhnya. Hanya ada talian saja di mahkamah, tapi urusan-urusan pemfailan dan pendengaran kes memang tidak berjalan lah. Tapi kita memang terima kes yang aduan rumah tangga yang agak luar biasa lah kes-kesnya, dan rasanya Kak Fat dah cuba buat pecahan-pecahan kes-kes tersebut, dan kita dapati ada trend yang kita bimbang lah selepas tamat tempoh PKP ni, maknanya akan meningkatlah kes-kes di mahkamah syariah. Boleh tak Kak Fat kongsi sedikit apa trend yang sebelum PKP tu dilaksanakan dan semasa PKP ni dilaksanakan, apa trend yang munculnya ketika PKP ni? Dia masalah rumah tangga ni ada yang telah pun bermula sebelum PKP lagi, dan berlanjutan lah apabila dengan adanya perintah PKP ni. Kemudian akibat PKP ni juga kerana suasana dia yang terkurung dan tidak ada ruang untuk mendapat akses pada awalnya itu, jadi kes-kes keganasan rumah tangga pun agak meningkatlah dengan kita nak kata dengan jayanya pun mungkin tidak sesuai, tapi maknanya meningkatlah dari segi aspek peningkatan kes. Lepas tu aduan-aduan lain yang berkaitan lah, khususnya berkaitan dengan pergaduhan, stres suami isteri semasa dalam tempoh PKP ni. Okey, baik. Okey, challenge juga cabaran untuk mereka yang sangat. Okey. So sebab itulah macam Erna cakap awal tadi, ada kes yang berkaitan dengan hak jagaan, nafkah dan poligami juga menjadi cabaran lah untuk pasangan-pasangan dalam tempoh PKP ni, khususnya kerana ada perintah-perintah yang tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh PKP ni. Okey, baik. Okey, kita jawab dulu satu soalan dari yang kami terima. Soalan ni berkaitan dengan untuk mendapatkan akses berjumpa atau mengambil anak dari bekas suami sepanjang tempoh PKP. Ni mungkin sebelum PKP tu kan cuti sekolah.
So mungkin Mm-mm. anak tu dihantar kepada pihak bekas suami, kemudian 18 Mac terus berlangsung PKP fasa pertama dan seterusnya bersambung 3 hari ni dan ibu tak dapat nak mengambil semula lah anak dalam tempoh tersebut. Mungkin antaranya adalah perlu interstate ke ataupun daerah yang berlainan. Okay, Okey. apa jawapannya? Isu perintah hak jagaan ini dia ada beberapa fasa Anna. Pertama fasa yang memang dengan ada perintah, bila pihak dia ada perintah, jadi semasa PKP peringkat pertama tu memang kita boleh sebut sebagai it's a partial lockdown lah. Bila partial lockdown ni maknanya dia ketat, memang tak boleh keluar, tak boleh bergerak ke mana-mana pun. Jadi anak tu dengan siapa ketika itu dia akan tinggal dengan giliran bersama yang berada ibu bapa yang di situ. Walaupun sepatutnya dia berada bersama ibu bapa yang ibu atau bapa yang satu pihak lagi. Jadi kerana lockdown ketika itu, PKP ketika itu, jadi tak boleh bergeraklah ataupun proses pemulangan ataupun mengambil anak itu tidak boleh berlaku. Ya? Jadi ramai yang mengatakan akibat daripada perintah PKP ini mereka tidak dapat menunaikan tanggungjawab dan hak lautan mereka. Tapi sekarang ini kita melihat ada situasi baru yang mana PKP sudah semakin dilonggarkan dengan syarat tadi. Yang kedua, kita lihat sudah banyak green zone, ya. Apabila green zone ini sudah banyak, bermakna sedikit sebanyak perintah ini sudah boleh dilaksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau PKP peringkat awal hari itu memang kita tak advise anak tu mesti tinggal bersama pihak yang berada bersama anak tersebut atas isu keselamatan, kesihatan dan kebajikan anak. So kita kena utamakan anak ketika itu. But selepas berlangsungnya ataupun bermulanya PKP esok yang ada syarat dan green zone yang telah pun kelihatan keadaan bertambah baik, walaupun kita tidak boleh kompromi lagi keadaan-keadaan ni, tapi kita boleh apa yang kita boleh lakukan untuk peringkat yang dah kawasan yang ada green zone ini. Pertama adalah untuk mendapatkan kebenaran daripada balai polis, pihak polis untuk melaksanakan perintah. Dia sama ada interstate ataupun dari segi radius lah, 10 km radius daripada tempat ibu atau bapa tersebut. Kalau masih dalam daerah yang sama tak ada isu, ya, sebab dari segi hak lawatan bermalam boleh berjalan biasa, tapi kalau melibatkan interstate ni pun kadang kena tengok juga, ya, dia munasabah lah. Kadang-kadang KL dengan Selangor ni sebelah aja. Negeri Sembilan dengan Selangor pun sebelah-sebelah aja, ya. Kalau ia tidak menyempatkan perjalanan yang jauh dan tidak menempuh mana-mana red zone, it should be okay sebenarnya. Cuma kena dapatkan kebenaran daripada balai, tunjukkan perintah mahkamah dan juga ambil anak dan pastikan anak dalam keadaan selamat, sihat lah, ya. Dan bagi mereka yang masih tidak dapat akses kerana masih lagi dalam fasa red zone, gunakan medium alternatif. Maksudnya kita ada media sosial, kita ada video call, ya, telefon dan hari-hari, dan pastikan anak selamat bersama dengan pasangan yang satu lagi. Okey, baik. Okey. Kalau kita tengok situasi tu, kalau sekiranya kedua-dua belah pihak tak ada apa-apa masalah dari segi komunikasi, dari segi tanggungjawab, dari segi persefahaman, dia tak jadi masalah. Mungkin tak jadi masalah duduk kat mana pun, sama ada duduk di pihak bapa ataupun di pihak ibu. Tetapi sekiranya ada masalah dari segi tidak kesefahaman antara ibu dan bapa tu, so apa tindakan yang boleh dilakukan? Di pihak ibu dia nak sangat anak dia balik sebab dia tidak mempercayai di pihak bapa, yang di pihak bapa pula tidak mahu menghantar atau mengambil sebarang inisiatif untuk
untuk menghantar anak tu pulang? Ini dia sebenarnya tak perlukan PKP pun, memang ada pasangan yang memang macam ni memang dia orang tak boleh compromise dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak penjagaan ini. Dan sebenarnya kita sangat kesal lah kalau isu berkaitan anak ni pihak-pihak khususnya ibu bapa tak boleh nak compromise. So janganlah gunakan alasan PKP ni untuk terus menafikan hak pihak yang satu lagi. So dalam keadaan begini, apa yang kita boleh cadangkan kepada pihak yang dinafikan hak dia untuk mendapat lawatan dan bermalam dalam tempoh PKP ini, iaitu untuk pertamanya dia kena buat ataupun catat kronologi lah apa yang berlaku dalam tempoh PKP ini daripada awal tarikh di tempat tersebut, alasan tak dapat. Kemudian kalau boleh dia kena nyatakan jugalah keadaan di tempat dia dan di tempat pasangan dia tu, bekasnya tu ataupun tempat anak berada, sama ada sudah berada dalam keadaan masih dalam keadaan red zone ataupun sudah pun diisytiharkan sebagai green zone, selamatlah bebas daripada COVID-19. Yang kedua, selepas buat kronologi, jika masih lagi dan dia kena buat semua step tu lah pergi balai polis untuk ambil anak, apply untuk interstate untuk ambil anak, dan sekiranya masih gagal, perkara-perkara ni mestilah direkodkan supaya selepas tempoh PKP ni ia boleh dibawa ke mahkamah untuk dilihat ataupun di-verify di hadapan hakim sama ada halangan-halangan tersebut valid ataupun tidak. Sebab kita kena fahamlah, sebab tu Kak Fat sebut banyak kali, penting untuk kita lihat keadaan kawasan kita tu. Kalau ia memang telah diisytiharkan bebas daripada sebarang maknanya bebas daripada red zone dan sebagainya, maknanya perintah itu boleh dilaksanakan seperti biasalah. Tapi kalau ada kita panggil sebagai risiko, kalau nak bawa anak tu ke tempat ataupun pulang ataupun ambil ikut perintah semula, ada risiko untuk tempuh perjalanan yang ada red zone ini. Jadi perjalanan itu tidak menasabah lah sebab kebajikan anak ni kita mesti utamakan. Dan kalau sekiranya halangan itu adalah halangan yang bersifat, maknanya video call tak boleh, call pun dihalang, jadi bersedialah untuk memfailkan komitel ataupun kita panggil sebagai perintah penghinaan pada mahkamah kerana ada halangan untuk berkomunikasi dengan anak dalam tempoh PKP ini. Sepatutnya tidak ada halangan dari segi komunikasi secara medium media sosial lah kita boleh pilih lah apa-apa sahaja, tapi pastikan medium alternatif ini berjalan dan dilaksanakan oleh ibu atau bapa. Okay. Jadi maksudnya sepanjang tempoh PKP ni pun kita boleh bagi yang ada masalah ni, dia boleh terus refer kepada pejabat-pejabat peguam untuk mendapatkan kembali anak tu kalau ada sebarang contohnya engkar daripada pihak satu lagi tu. Benda ni ialah kena bincang lah, kena compromise, kena ada perbincangan, dan antara isu yang mesti jadikan topik perbincangan tu adalah sama ada kawasan tersebut maknanya nak pergi ambil anak tu telah diisytiharkan selamat, dalam tempoh perjalanan tu tak ada menempuh mana-mana red zone. Jadi kalau semua SOP ni di peringkat ibu atau bapa telah pun dilaksanakan, diambil perhatian, precaution yang ketat telah diambil, sepatutnya tidak ada masalah pun untuk perintah berkaitan dengan hak lawatan dan bermalam ini dilaksanakan. Sebab itulah penting untuk semua ibu bapa yang ada anak-anak yang terlibat dengan kes hak jagaan ini mesti mengambil tindakan bertanggungjawab, memastikan keselamatan dan kesihatan anak terlebih dahulu.
Okey. So kesihatan tu yang penting dululah di waktu-waktu tempoh Ya, PKP ni, kesihatan, kesihatan, kebajikan tu. keselamatan, ya, sebab isu COVID-19 ni ialah Heeh, isu keselamatan dan kesihatan dan kebajikan ya anak betul. secara keseluruhan. So memang kena ambil precaution Mm. yang sangat ketat ya, untuk pastikan mana-mana pihak tidak dinafikan, dalam masa yang sama keutamaan adalah kepada kebajikan anak-anak itu sendiri. Okey. Okey. Bagaimana pula kalau sekiranya, okey ni banyak juga ni, ada soalan lagi yang diterima. Soalannya adalah, apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya bekas suami gagal memberi nafkah kepada anak? Hmm. Ini mungkin Ini kalau tak PKP pun sama juga kot. ah PKP itulah ni lagi ni lah. kita memang situasi tu memang ada, kalau tak PKP pun ada, apatah lagi dalam tempoh PKP ni. Cuma PKP ni dia ada satu situasi yang unik ya Irna ya, sebab ramai ibu bapa hilang pekerjaan dan tiada pendapatan dalam tempoh PKP ni. Ya, jadi ada kemungkinan perintah berkaitan dengan nafkah ini tidak dapat dilaksanakan kerana tiada pendapatan. Ya, jadi ini adalah kita panggil sebagai keadaan yang unik dan special case lah. Adapun berkaitan dengan nafkah anak dalam tempoh biasa, puan-puan ataupun ibu-ibu kena pastikan satu, memang sudah ada perintah nafkah. Yang kedua, perintah ini tetap kena dijalankan sekiranya tidak ada apa-apa perubahan kepada keadaan kewangan bapa ataupun keperluan anak lah. Jadi maknanya perintah ni tetap berjalan macam biasa. Tapi sekiranya ada gangguan dari segi ataupun kita panggil halangan kepada bapa untuk memberikan nafkah dalam tempoh PKP ni, jadi bapa kena rekod kena rekodkan tempoh berapa lama dia tak boleh nak bagi tu. Sama juga dengan ibu, kena catatlah berapa jumlah dan direkodkan jumlah yang tidak mampu, yang tidak dibayar dalam tempoh tersebut. Dan selepas habis PKP dan juga mahkamah sudah boleh bersidang, banyaklah prosiding-prosiding yang boleh dilaksanakan. Tapi Kak Fat sukalah untuk menyebut bahawa penyelesaian undang-undang ini adalah salah satu mekanisme je lah untuk mendapatkan nafkah ni. Sepatutnya isu nafkah ni isu kita panggil isu understanding lah. Pihak-pihak dah boleh faham sepatutnya siapa yang patut menanggung dan siapa yang ditanggung. Tapi dalam tempoh PKP ni, sebab dapat ulang lagi sekali, kita ada satu situasi yang unik sebab ramai hilang pekerjaan dan kita jangka kehilangan pekerjaan dan mata pencarian ni akan lebih kritikal selepas habis PKP. Sekarang pun kita dah lihat tahap PKP. Betul. Jadi kita perlukan banyak lagi alternatif-alternatif lain. Kalau di negara-negara lain untuk memastikan kebajikan kanak-kanak terus dipelihara dalam tempoh pandemik ini, apa yang kerajaan mereka buat antaranya ialah menyediakan satu dana yang cukup besar untuk kanak-kanak. Dana ini bertindak sebagai dana nafkah, memastikan kanak-kanak mendapat makanan yang berkhasiat sepanjang tempoh pandemik. So lebih kurang nafkah itu adalah untuk nafkah makan minum kanak-kanak tersebut dalam tempoh pandemik ini akan dibuat oleh kerajaan sendiri. So apa yang kita ambil inisiatif di Selangor misalnya, kerajaan di Selangor telah membuat dua inisiatif penting. Satu, bantuan makanan kepada kanak-kanak. Yang kedua adalah bantuan nafkah kepada ibu dan juga kanak-kanak ini melalui dana nafkah yang dikendalikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. So inisiatif di Selangor ini adalah bertepatan dengan standard antarabangsa yang memastikan kanak-kanak terus dilindungi dan dipelihara kebajikan mereka dalam tempoh PKP ini. Itu inisiatif yang dibuat oleh kerajaan lah bagi mereka yang tidak mampu dan memang hilang terus punca pendapatan dan memang tidak ada nafkah untuk anak-anak ini. Tetapi kita juga kena ambil perhatian kalau ada kes-kes yang memang sengaja ingkar untuk tidak mahu membayar nafkah. Jadi kalau memang sengaja, katakanlah memang sepatutnya bulan
bulan tu dia patut bayar 1,500 ya. Tapi kan anak-anak tak sekolah kan tempoh PKP ni, so dia buang 500, dia bayar 1,000 saja, ataupun dia bagi 500 saja, dia buang 1,000 dengan alasan anak tidak sekolah. Kita kena ingat perintah berjalan macam biasa selagi ia tidak diubah, kekal macam biasa tidak diubah. Jadi 1,500 dia tetap kena bayar. Dia tak boleh potong sesuka hati, melainkan ada perintah mahkamah yang mengubah ya ataupun yang membatalkan perintah tersebut. Ya. Jadi 1,500 tu tetap kena bayar. Anak sekolah tak sekolah itu cerita lain, ya. Tapi perintah itu tetap kena laksanakan. Ya. Jadi kalau perintah tersebut sengaja ingkar ataupun sengaja tidak mahu dibayar, so apa yang ibu ni boleh buat adalah selepas habis tempoh PKP adalah untuk memfailkan tunggakan nafkah, satu. Yang kedua, mengubah perintah, mungkin cara pembayaran sebelum ni masuk cash deposit ke bayar secara tunai, boleh minta untuk ubah perintah melalui potongan gaji, dan juga saman penghutang kehakiman. Maknanya jumlah yang tidak dijelaskan dalam tempoh PKP ni boleh dituntut semula mahkamah syariah. Ya. Tapi again kita mengharapkan ada ihsan lah kepada anak-anak ini oleh ibu atau bapa yang sepatutnya menanggung nafkah anak-anak ini ya. Jadi dalam tempoh pandemik ni kita ada satu situasi yang unik. So banyak kita punya pertimbangan ya. Jadi tidaklah kita hendak kita kata kita nak keras 100% pun tidak, tapi kita kena nilai situasi-situasi yang ada ini berdasarkan keperluan dan juga maslahah pihak-pihak. So tak ada moratorium untuk nafkah anak ni tak kira 6 bulan moratorium. Moratorium 6 bulan ni payah sebab dia menyebabkan kebajikan ya. Hidup atau mati anak ini. Sedang kita ada isu malnutrisi yang cukup besar setiap kali pandemik berlaku di dunia ini. Jadi mustahil untuk kita buat moratorium untuk isu anak ini. Dan selagi kita boleh usahakan dari nafkah anak ya betul, ataupun dari pihak kerajaan sendiri untuk support isu nafkah. Mungkin juga kedua-dua belah pihak boleh buat perbincangan kalau bapa kehilangan pekerjaan ke, dia ada perbincangan sendiri dan persetujuan sendiri untuk mengurangkan amount tu di luar mahkamah, apa yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Boleh. Discussion tu boleh berlangsung at any time sebenarnya. Tapi sebab itulah kena ada compromise dan kena ada kita panggil sebagai perbincangan yang matang lah ya, toleransi sebab again PKP ni unik ya, situasi yang unik. Jadi kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang boleh kita utamakan terlebih dahulu, sangat baiklah ya, perbincangan-perbincangan yang berkisar tentang pertimbangan tersebut. Tapi kalau memang tak ada pertimbangan itu, maknanya kena bertahan dengan apa yang ada dulu dan kemudiannya selepas habis PKP kena buatlah kita panggil prosedur-prosedur yang berkaitan untuk memastikan nafkah tersebut dapat kembali ataupun untuk diubah. Masalah bapa ni dia kurang peka terhadap prosedur-prosedur berkaitan nafkah ni katakanlah dia tidak mampu selepas habis PKP pun dia masih lagi tidak dapat membayar nafkah anak-anak ini kerana tidak ada pekerjaan, mata pencarian pun ataupun dia dah cuba dah berbagai pekerjaan tapi still tak cukup untuk tampung ikut perintah yang nafkah yang asal. So apa yang bapa ni perlu buat ialah untuk memastikan dia terus bayar nafkah tetapi dalam jumlah yang reasonable dan munasabah kemampuan dia adalah untuk memfailkan ubah perintah dengan segera. So bapa ini sendiri yang kena failkan ubah perintah dengan segera dengan mengambil kira pertimbangan situasi unik tadi, kehilangan pekerjaan, perubahan mata ke pencarian beliau sendiri, dia boleh failkan ubah perintah untuk mengurangkan jumlah nafkah tersebut barangkali untuk sementara lah sehingga dia mendapat pekerjaan yang lebih baik dan nafkah yang lebih baik. Sebab kerana kita jangkakan kesan pandemik ini kepada pekerjaan yang maknanya mungkin 6 bulan hingga setahun jadi ada kemungkinan nafkah anak-anak ini akan terjejas dalam tempoh 6 bulan hingga setahun. So perkiraan-perkiraan itu pun kita kena ambil kira dari segi kemanusiaan
ya, Hmm. dari segi kebajikan semua pihak, bukan anak sahaja tetapi juga semua pihak. Okey, jadi boleh selepas tempoh PKP ni boleh pergi semula ke mahkamah untuk mendapatkan perintah yang barulah. Kalau sekiranya yang pihak bapa ni tak mampu lagi untuk membayar sejumlah nafkah yang telah dipersetujui sebelum ini. So boleh pergi semula dekat Betul, mahkamah. sebab ya betul. Kita jangan ingat perintah mahkamah syariah ni tidak boleh diubah ataupun tiada keadilan untuk bapa-bapa di mahkamah syariah. Ini sangat satu pandangan yang sangat silap lah ya. Hmm. Sebab kita panggil ruang, kita panggil juga access, avenue untuk mendapatkan keadilan tu ada. Tapi kena pergi dan kena pergi dengan segera dengan maklumat dan juga dengan mengetahui hak masing-masing lah. So kita di peringkat mahkamah ni sepatutnya kita nak bela anak, kita juga tidak mahu menzalimi bapa kalau keadaan dia memang dia tidak mampu. Jadi ada keadaan yang kita boleh work out untuk win-win situation, anak pun tak terjejas, bapa pun masih boleh memberikan nafkah mengikut kemampuan. Ya, betul. Okey. Okey, untuk seterusnya, okey, ini pun sebenarnya ada dapat panggilan dari seorang ibu yang mengadu anaknya tinggal bersama dengan bapa. Okey, bapanya kahwin barulah. Kemudian anaknya didera secara emosi dan juga fizikal. Jadi macam mana untuk apa tindakan dan juga anak tersebut? Anak ni masih kanak-kanak ke dah besar dah? Dah umur 14 tahun. Kanak-kanak lagi, okey. Okey, dalam tempoh Seorang PKP je lah, ni seorang anak dia. seorang. Dalam tempoh PKP ni sebenarnya kes keganasan rumah tangga ini telah meningkat sehingga ada NGO yang telah pun menerima panggilan sehingga kenaikan panggilan ni sehingga 800%, maknanya sangat tinggi. Manakala talian Nur talian kasih 15999 juga menunjukkan trend yang tinggi. Kanak-kanak yang didera dalam tempoh PKP ni sepatutnya mesti terus dilindungi. Dan MKN Majlis Keselamatan Negara telah pun memberikan laluan kepada talian kasih dan JKM untuk berfungsi sepenuhnya sebagai penyelamat dan pelindung kanak-kanak dalam tempoh ini. Jadi dalam tempoh ini sepatutnya untuk kes-kes penderaan, emosi dan fizikal. Penderaan ni bukan fizikal saja, emosi juga salah satu penderaan. Dan mendera anak ini juga di bawah keganasan rumah tangga dan juga satu lagi kesalahan di bawah Akta Kanak-kanak dan juga jenayah-jenayah yang lain berdasarkan jenis kecederaan yang berlaku pada kanak-kanak tersebut. Jadi talian 1599 ni masih berfungsi, so kena call 1599, make sure mak tu call dan maklumkan kepada talian tersebut, buat aduan. Laporan polis masih perlu dibuat dan juga laporan perubatan. Kalau di Selangor kita punya OSCC one stop crisis center masih berjalan di hospital-hospital walaupun ada hospital yang kelihatan agak sibuk dengan isu-isu dan COVID ini, tetapi OSCC masih berjalan. Jadi fungsi keseluruhan support system berkaitan dengan kes penderaan ini masih berjalan. Jadi kita kena ambil tanggungjawab dengan melakukan kita punya part sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak ini dilindungi dengan menghubungi talian kasih dan juga mendapatkan perlindungan yang sewajarnya. Sekali lagi Kerajaan Negeri Selangor juga mengambil anjuran standard antarabangsa apabila Kerajaan Negeri Selangor juga telah menawarkan satu
bentuk perlindungan yang mana bagi kes-kes kekerasan rumah tangga, mereka akan diberikan shelter ataupun tempat perlindungan di hotel-hotel tertentu lah dalam tempoh PKP ni. Ya. Sebenarnya rumah-rumah perlindungan sudah pun penuh, ya. Jadi Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil tanggungjawab ini untuk melindungi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga dengan melindungi mereka di hotel-hotel tertentu yang ditaja dan dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor. So again, standard antarabangsa ini adalah diambil secara penuh tanggungjawab oleh Kerajaan Negeri Selangor. So kita harap kerajaan negeri-negeri lain pun akan ambil inisiatif yang sama, khususnya kerajaan pusat federal, kerana mereka di situ ada mereka ada resource dan mereka ada funding yang cukup besar. Jadi kita ambil serius sebarang berkaitan dengan sebarang aduan berkaitan dengan kekerasan rumah tangga dan juga penderaan terhadap anak-anak ini. Kalau ikutkan amaran dunia, Erna, kes kekerasan rumah tangga dan penderaan ini memang meningkat di semua negara yang partial ataupun full lockdown. In 2 weeks time kita akan lihat di negara-negara tersebut semuanya meningkat. Dan kalau ikut pakar-pakar domestic violence dalam tempoh PKP ataupun lockdown ini, ia bukan lagi domestic violence yang biasa tetapi dikenali sebagai intimate terrorism. Maksudnya intimate terrorism ni kita nak gambarkan keadaannya lebih dahsyat daripada domestic violence lah, kerana dalam keadaan situasi yang unik, mereka berada dalam suasana yang intimate, yang sangat kita panggil akrab, rapat, dalam masa yang sama juga berlaku pencerobohan terorisme terhadap hak-hak mereka dalam tempoh yang intimate ni, yang sebab 24 hours dengan abuser ataupun orang yang mendera mereka ini dalam satu tempat yang sama. So bayangkan daripada domestic violence ia menjadi tafsiran intimate terrorism, menggambarkan betapa serius dan juga kritikalnya keadaan keganasan domestik yang berlaku dalam tempoh PKP ni. Jadi ibu tu memainkan peranan yang penting lah untuk buat aduan kepada pihak berkuasa, kemudian dapatkan nasihat daripada talian kasih untuk macam mana nak dapatkan untuk melindungi anak yang sedang didera dan juga didera secara emosi dan juga fizikal oleh bapanya. Atau kan ibu saja, tapi sebenarnya mana-mana ahli keluarga yang tahu, termasuk jiran, jiran tetangga. Kita pun sepanjang PKP ni kita banyak popularkan kita jaga kita, rakyat tolong rakyat, jiran jaga jiran. So ini semua tanggungjawab semua pihak yang perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan keselamatan individu, wanita dan kanak-kanak dalam tempoh PKP. So semua orang ada tanggungjawab sama. Bukan saja ibu bapa, tapi tanggungjawab yang sama turut dipikul oleh ahli masyarakat dan komuniti. Itu kalau situasinya adalah dalam satu rumah. Kalau berlainan rumah macam mana? Anak tu sama juga. So maksudnya kalau kita dapat berlaku sahaja ada berlaku penderaan, maknanya pihak yang tahu itu boleh ambil tindakan dengan melalui talian kasih dan juga membuat laporan yang sewajarnya kepada pihak autoriti. Okay. So tadi beberapa kali juga Kak Fat sebut perkataan unik. Okay, ni soalan ni pun agak unik juga. Sepanjang tempoh PKP ni lah timbulnya, mungkin munculnya perkara yang mungkin kita tak tahu. Kat sini soalan dia, apakah tuntutan atau tindakan yang boleh saya lakukan sekiranya suami tidak memberi nafkah, tidak pulang ke rumah sepanjang tempoh PKP kerana mempunyai isteri satu lagi? Menarik betul soalan itu. Okay. Untuk poligami ni, kita kena jelaskan dululah. Poligami ni juga datang dengan perintah. So mana-mana perempuan yang bernikah tetapi tidak ada perintah poligami, kena check balik lah. Sama ada pernikahan tu berlaku di mana dan apa status pernikahan tersebut. Sebab perintah poligami ni mesti dapat daripada mahkamah syariah, dan dalam perintah tu memang disebut dengan jelas, satu tentang nafkah isteri sedia ada, kedua nafkah anak,
ketiga tempat tinggal, keempat nafkah isteri yang lain lah, isteri kedua, ketiga ataupun keempat. Kemudian juga berkaitan dengan hak giliran bermalam. Ya, so ada dalam perintah poligami itu mesti disebut perkara-perkara tersebut lah. Ya, so kalau tak ada perintah ni, maknanya kena check balik lah sama ada perintah perkahwinan poligami ni ada isu lain ataupun tidak. So by right kena ada perintah ini semua. Jadi kalau ada perintah nafkah, ada perintah hak bermalam, senang. Kita nak rujuk dan kita nak pastikan suami laksanakan semula. Perintah nafkah isteri berjalan macam biasa juga dalam tempoh PKP. Kegagalan suami bayar nafkah dalam tempoh PKP juga adalah satu kesalahan, bertentangan dengan perintah, sebab perintah ni hidup, berjalan. Jadi kalau tak boleh laksanakan atas alasan situasi yang unik tadi kerana tempoh PKP ni, maka selepas tempoh PKP ni, benda yang sama juga, suami kena buat ubah perintah nafkah. Kalau memang terbukti lah hilang pekerjaan dan tak mampu nak sara isteri ni. Baik. Yang kedua berkaitan dengan hak giliran bermalam. Memang kita ada terima aduan bahawa suami banyak yang ramai yang tidak pulang bergilir selepas sahaja perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan. Tapi kemudian kita lihat kerajaan telah pun mengambil inisiatif satu persatu berdasarkan keadaan-keadaan tersebut. Yang terkini untuk perintah giliran bermalam, so apa polisi ataupun arahan pihak berkuasa khususnya PDRM adalah untuk pihak suami mendapatkan kebenaran daripada bala polis sekiranya perjalanan untuk pergi ke rumah isteri yang lain itu melibatkan interstate dan melibatkan perjalanan daripada satu daerah ke daerah yang lain lah. Jadi sebenarnya kerajaan kita telah pun mengambil inisiatif yang baik untuk memastikan suami yang berpoligami ni melaksanakan perintah malam berdasarkan kepada polisi dan juga proses-proses yang mesti ditempuhi oleh suami. Jadi tidak ada alasan langsung untuk suami tidak balik. Jadi kalau lepas PKP pun masih tidak balik, jadi isteri yang merasakan suami telah melanggar perintah tersebut, boleh memfailkan komitel lah. Ada situasi-situasi yang kita rasa kita kena ambil perhatian. Kenapa dalam kes-kes poligami ni kita kena ada kelonggaran sedikit lah untuk bagi suami ni pulang dan memastikan melihat kebajikan isteri-isteri. Ada kemungkinan isteri ni tinggal seorang ataupun memang berdua dengan anak sahaja. Jadi ada isu keselamatan. Jadi kena ada jugalah keadaan-keadaan tertentu, situasi yang kita kena nilai dan kita bagikan keutamaan khususnya apabila ia melibatkan keselamatan dan kebajikan isteri dan anak tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk suami tidak balik dalam tempoh PKP ini kerana pihak berkuasa telah menyediakan SOP yang hanya perlu dibuat oleh suami untuk memastikan beliau tidak melanggar lah perintah poligami yang telah pun dikeluarkan oleh mahkamah. Itu berbalik kepada tanggungjawab suami jugalah. Kalau dia betul-betul secara sah poligami tu tak jadi masalah pun dia untuk kesana ke sini itu tak ada masalah lah selagi mana dia dapat kelonggaran dan juga kebebasan daripada pihak yang berkuasa tu. So siapa ada dalam daerah ke, luar daerah ke ataupun negeri ke, dia masih lagi boleh mengambil tahu kebajikan isteri-isteri dan keluarga yang lain lah. Betul. So tanggungjawab tu lah sebenarnya yang paling penting. Kalau
tak ada tanggungjawab pun tak menjadi juga kalau pelbagai Itulah SOP. kalau nak cerita pasal poligami ni macam-macam kan. I suka cerita pasal poligami tapi tu sentap tak sentap je lah tapi untuk Tak dalam sebab kita konteks soalan tu itulah jawapannya. So laksanakan nasihat dan panduan yang diberikan oleh pihak kuasa. InsyaAllah rumah tangga akan selamat, bahagia, til jannah katanya, insyaAllah. #tiljannah. Okay. Okay. Seterusnya soalan ini berkaitan balik dengan anak-anak jugalah. Ni banyak ibu yang concern tentang anak sepanjang tempoh PKP ni. Okay. Bekas suami atau isteri. Bekas suami atau isteri tidak memberi peluang untuk bercakap dengan anak-anak melalui telefon atau video call dan sebagainya. Apa tindakan yang perlu dibuat? Ini masalah pasangan-pasangan yang tidak boleh berkomunikasi dengan baik pasca perceraian. So ini juga satu situasi yang kita gelar sebagai situasi yang kita sangat kesal kerana kita expect adults ni, orang dewasa ni boleh menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang berkesan dan mengurangkan kemarahan dan dendam pasca perceraian ini dan membentuk satu ekosistem yang dikenali sebagai co-parenting dengan lebih baik dan berkesan. So co-parenting ini adalah satu ekosistem yang mesti dibentuk oleh kedua-dua pihak. So apabila pihak ini melalui satu emotional divorce, satu situasi kita panggil sebagai emotional divorce yang memberikan kesan kepada kedua-dua pihak, jadi dia punya proses untuk baik pulih dan komunikasi itu untuk diperbaiki memang akan ambil masa. Jadi terjadilah proses halangan-halangan, salah sangka dan kemudian bersangka buruk ni dengan kritikal sebenarnya, dan kita sampai hari ini kita sebenarnya kita nak cadangkan juga kepada kerajaan dan juga Jabatan Kehakiman Syariah supaya ada satu proses yang kita panggil sebagai pengurusan isu-isu pasca perceraian ni antara kedua-dua pihak ini supaya mereka dua ni boleh pergi kaunseling sebelum kes hak jagaan anak ini diteruskan supaya kita boleh selesaikan dulu isu-isu berkaitan komunikasi. Isunya komunikasi, masalah komunikasi dia tak percaya, dia rasa, satu pihak rasa anak ni akan diambil dan tidak akan dipulangkan, satu pihak rasa dia dihalang, satu pihak rasa anak tu adalah segalanya untuk dia dan sebagainya. So isu-isu ini perlu diselesaikan terlebih dahulu supaya kita dapat memastikan kebajikan anak ini lebih baik. So balik pada soalan tu tadi, prosesnya masih sama. Halangan dalam tempoh PKP ni bersebab situasi yang unik. Jadi kena ada alternatif, medium alternatif, iaitu video call, telefon, apa saja bentuk komunikasi yang boleh memastikan hubungan antara anak dengan ibu ataupun anak dengan bapa ni tetap berlangsung macam biasa. So kalau tempoh PKP ni langsung tak boleh tengok, tapi dan ditambah pula dengan langsung tak boleh berkomunikasi dan diberikan hak untuk tengok anak dan sebagainya. So habis saja PKP ni, ibu atau bapa ni kena buat perintah lain lah sama ada komite ataupun ubah perintah untuk memastikan hak mereka dapat kembali dan di-verify lah depan hakim mengapa halangan-halangan ini berlaku. Jujur, honestly, halangan melalui medium komunikasi alternatif ni tidak patut berlaku. Tidak patut berlaku. Hanya orang yang mempunyai masalah jiwa dan kemarahan yang tidak boleh diuruskan dan dendam yang pun tidak tahu apa isu masalahnya, yang tidak boleh berdepan dengan situasi mengurus perkara-perkara dan komunikasi ni sepatutnya tidak perlu ada halangan pun dari segi komunikasi yang bersifat medium alternatif ini, dan patutnya diberikan ruang dalam tempoh ini untuk dia terus berinteraksi dengan anak-anak dalam tempoh ini. So ekosistem co-parenting ni sangat kritikal dalam masyarakat kita. Dan kita tidak ada inisiatif untuk mewujudkan parenting, ekosistem parenting ini dengan lebih baik. Masalah pasangan kita apabila bercerai, that's it, bercerai semuanya.
termasuklah halangan dan penafian hak antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ia sepatutnya tidak boleh berlaku begitu. Ekosistem co-parenting ini mesti diwujudkan bagi memastikan kebajikan anak akan lebih terjamin. Jadi ekosistem co-parenting ini kena ada culture yang baik, support system yang baik, bukan saja daripada kerajaan, keluarga, komuniti, tetapi juga individu itu sendiri. Kena ada kebesaran jiwa untuk membentuk ekosistem berkaitan dengan co-parenting ini. Supaya anak tak jadi mangsa keadaan ibu bapa yang kesian dekat anak-anak lah. Anak-anak kesian, tapi kadang-kadang kita lebih kesian dan kesal dengan pasangan sebenarnya, pasangan-pasangan ini sebenarnya, sebab mereka tidak boleh menguruskan isu ini dengan melihat kepada pertimbangan anak ini, kebajikan anak ini sendiri, emosi anak ini sendiri dan sebagainya. And it's bad, it's bad sebab ada satu kes Kak Fah ingat anjuran mahkamah kepada pihak-pihak ini apabila terdapat halangan daripada salah satu pihak lah, ibu atau bapa yang menghalang anak ini berjumpa ibu atau bapanya. Dalam keputusan kes itu, mahkamah mengatakan bahawa antara dosa terbesar satu pihak ialah menghalang anak ini menjadi anak yang soleh. Sampai macam tu mahkamah keputusan kerana menghalang anak ini berbuat baik kepada ibu bapa tersebut. Jadi keputusan mahkamah melihat halangan itu ataupun penafian hak kepada satu pihak ini adalah isu yang sangat besar dan kritikal kerana ia ada kesan kepada anak itu. Jadi anak itu akan besar tanpa hubungan yang baik dengan satu pihak yang satu lagi. Tapi kalau memang satu pihak tu memang kita nak sebut pun rasa tak sedap lah, tapi kalau memang dia adalah bapa ataupun ibu yang kalau dalam konteks undang-undang disebut sebagai telah melakukan fahisyah, kejahatan yang secara terbuka, itu isu lain. Memang dia tak dapat hak jagaan, tapi melakukan kejahatan fahisyah terbuka macam mana pun, akses kepada ibu dan bapa ini masih perlu diberikan. Tetapi ada kes-kes tertentu yang memang kita halang, kita tak bagi sebab ada kesan trauma misalnya. Sebagai contoh-contoh dalam kes-kes yang melibatkan penderaan fizikal, penderaan seksual dan penderaan emosi. Tapi kita bekalkan dengan supported dengan medical punya evidence lah, ataupun expert punya pandangan bahawa anak ini mesti jauhkan buat seketika, tak boleh jumpa ibu atau bapa yang telah melakukan penderaan ini kepada anak tersebut. So nak bagi tahunya, selagi tidak ada halangan yang bersifat sebagai halangan yang besar macam kes penderaan ni, so maknanya mereka masih boleh mendapat akses seperti biasa. Jadi bukan mudah untuk putuskan, menghalang dan menafikan hak ibu atau bapa terhadap anak-anak ini, bukan mudah. Okay. Hak anak tu pun kita kena pertahankan juga. Ya, betul. Okey, seterusnya yang ni pun agak tragis juga ni kalau boleh kata. Soalan yang dikemukakan oleh individu ini adalah boleh bantu saya untuk minta cerai dengan suami. Suami suka naik tangan dan saya sedang dalam pantang. Tu dia. Nak cerai dan ni juga ni. Kalau sebab kita pun sehingga tarikh PKP ni maknanya kita ada sehingga tarikh 12 Mei. Jadi puan yang sekiranya sehingga tarikh 12 Mei ni dalam tempoh sehari dua ni masih lagi didelok oleh suami, jadi saya cadangkan untuk puan terus mendapatkan perlindungan dan terus melakukan kepada talian kasih dengan segera. Jangan tunggu sampai habis PKP lah, sebab pukul ini ialah penderaan yang bersifat fizikal dan ia termasuk dalam konteks definisi keganasan rumah tangga dan ia adalah jenayah di Malaysia. Jadi ramai isteri yang masih tidak tahu lagi domestic violence ini adalah jenayah di Malaysia
dan ada akta yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini yang mengawal, melindungi dan juga setakat ini memberikan perlindungan kepada wanita-wanita. Selepas habis PKP, Puan boleh mohon untuk perceraian berdasarkan alasan kena pukul tersebut. Cuma saya masih berharap Mahkamah Syariah akan membuka ruang kepada kes-kes yang mendesak lah. So kalau kes-kes yang mendesak ni termasuklah kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga ni kita classified sebagai kes mendesak. Jadi sepatutnya boleh difailkan dengan segera dengan mengambil kira darar ataupun masalah terhadap wanita keadaan yang kritikal terhadap wanita tersebut. Jadi saya harap Puan dalam tempoh ni dapatkan pandangan peguam dengan segera dan bersedialah kalau Mahkamah Syariah on sahaja dan kes-kes keganasan rumah tangga boleh diklasifikasi sebagai kes-kes segera dan mendesak, Puan boleh terus filekan, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok kat sini individu yang bertanya ni dia sedang berpantang. Jadi dia macam mana dia nak dapatkan bantuan tu? Nak kena pergi report polis dulu ke? Nak terus tak perlu. Terus saja kepada talian kasih. Ya. Yang kedua, dapatkan sokongan daripada keluarga. Ya. Dia ada satu lagi isu yang besar, para wanita ni ditakut sangat nusyus, tapi sebenarnya nusyus ni dalam keadaan isi kena pukul macam ni tak adalah nusyusnya dah, sebab dia dah jadi darar. Jadi jangan takut untuk keluar rumah dan dapatkan perlindungan. Dalam keadaan ni juga bagi mereka yang masih mempunyai bapa, seperti wali kita mohon untuk ambil tanggungjawab ini untuk melindungi anak perempuan ini. So selepas suami, wali lah orang yang perlu ditanggungjawab dan dipertanggungjawabkan untuk mengambil alih dan melindungi anak-anak perempuan ini daripada sebarang keganasan oleh suami. Jadi keluarga kena berperanan dan juga sekiranya puan ini memerlukan kita panggil sebagai sokongan dari segi sudut emosi, psikososial, boleh menghubungi talian-talian yang memberikan talian kaunseling lah kepada puan sementara tunggu tempoh PKP ini selesai. So it's not safe untuk tinggal terus dengan pendera, jadi kena keluar dan dapatkan perlindungan yang lebih selamat. So back to wali semula untuk dapatkan perlindungan. Wali pun bertanggungjawab untuk melindungi anak. Kita kena kita panggil meyakinkan para suami dan lelaki dalam komuniti kita ini, khususnya komuniti Islam ini, bahawa wali ini tanggungjawab yang cukup besar untuk melindungi wanita, khususnya dalam keluarga dia sendiri. Wali ini sangat besar. Kalau nikah pun kuasa wali cukup besar dan pernikahan tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya wali. Jadi maknanya apa? Kuatnya dan besarnya kuasa wali tersebut. Jadi sebab itu dalam kitab hukum pun kita lihat kalau seorang isteri diceraikan dan dipilih untuk beredah di rumah wali, kalau suami izinkan dia boleh balik rumah wali untuk beredah di rumah wali. Maknanya ada situasi tertentu yang wali ni kena berperanan secara efektif dan efisien berdasarkan keadaan untuk melindungi anak perempuan, adik perempuan atau kakak dia dalam keadaan tertentu. Khususnya dalam keadaan yang darar ni kena pukul dan sebagainya. Maksudnya wali tu kena tahu sebenar tanggungjawab dia, bukan sekadar menjadi wali ketika pernikahan itu berlaku, tetapi sekiranya berlaku apa-apa masalah dalam rumah tangga anak tersebut, itu juga menjadi satu tanggungjawab wali juga untuk membantu dan juga menyelesaikan. Wali spesifik, kuasa dia khas dan kita tak boleh ambil alih kuasa wali susukati. Kak Fat tak boleh ambil alih kuasa wali susukati. Erna pun tak boleh. Sebab ini adalah kita panggil designated tugasan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang lelaki sebagai wali. So kita tak boleh ambil.
Kita jadi hakim, nak jadi ketua polis negara semua kita boleh jadi, nak jadi Perdana Menteri boleh, tapi jadi wali kita tak boleh. Sebab ini memang fokus kepada orang lelaki dalam line keluarga itu, dan ia sangat kuasa yang sangat besar. Besar sebenarnya tanggungjawab. Banyak kena. Okey, Kak Fat, kita dah hampir 1 jam juga kita discuss berkenaan dengan isu-isu keganasan rumah tangga, hak-hak penjagaan dan juga perundangan ni. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, kalau ada lagi soalan-soalan mungkin kita akan buat sesi lagi lah untuk menjawab soalan ni secara umum. Mudah sikit kan, biar semua orang tahu. Okay, sebelum kita mengakhiri ni, mungkin ada apa-apa pesanan ataupun nasihat Kak Fat kepada masyarakat kita tentang bukan saja ketika PKP, mungkin selepas ataupun masalah ini sebelum PKP lagi pun dah ada pun isu-isu keganasan hak-hak penjagaan dan juga perundangan rumah tangga ni. Mungkin ada komen ataupun nasihat Kak Fat untuk kita ambil tahulah, untuk kita menjadikan ia satu rujukan. Okey, terima kasih Ana. Sebenarnya sebab PKP ni adalah satu situasi yang unik, jadi ada setengah orang memang dah ada masalah sebelum tu pun ya. Jadi tempoh 40 apa hari? 47 48 hari ni. Sebab 24 jam menghadap orang yang sama di rumah, dan 24 jam ni juga ujian yang cukup besar dalam mana-mana hubungan keluarga-keluargaan. Kita tak bercakap dengan hubungan suami isteri saja, tapi kita bercakap dengan semua jenis hubungan yang di bawah ekosistem keluarga. Talian film menunjukkan isu hubungan ataupun komunikasi keluarga ini bukan hanya antara isu masalah suami isteri saja, tapi juga adik-beradik. Adik-beradik salah faham ketika dalam menguruskan orang tua, bergaduh dengan mak, dan juga kita panggil percubaan-percubaan untuk membunuh diri. So kita mengambil semua aduan ini secara serius, bukan saja isu-isu yang telah pun kita bincang awal tadi, isu-isu perundangan, hukum, syarat dan sebagainya. Sebab sebagai contoh, ada juga isteri yang diceraikan dalam tempoh PKP, ada isteri yang dirujuk dalam tempoh PKP tapi tak boleh merujuk agama untuk membuat pengesahan, jadi terpaksa bertahan dan beredah dalam tempoh PKP ni. So semua perkara-perkara ni kita kena ambil perhatian. Jadi apa yang Kak Fat nak sarankan dalam tempoh 47 hari dan mungkin akan dilanjutkan lagi adalah untuk kita, bagi mereka yang sedang berdepan dan bergelut dengan isu rumah tangga ini, untuk mendapatkan bantuan akses dengan segera. Kenal pasti masalah, satu. Yang kedua, dapatkan kaunseling ataupun khidmat nasihat daripada peguam dengan segera untuk memastikan habis saja tempoh PKP ni kita tahu apa yang nak buat. Bagi mereka yang menjadi mangsa cederaan secara emosi, kita dapati talian kita untuk aduan isteri yang didera secara emosi juga tinggi, Erna. Mungkin fizikal tidak ada, tetapi emosi lebih tinggi lah pada fizikal. Fizikal ada juga tapi tak setinggi emosi. So maknanya dalam tempoh 47-48 hari ni memang sangat kritikal bagi semua isu-isu kesihatan mental dan jiwa. Jadi dapatkan juga bantuan talian kasih berfungsi dan juga NGO-NGO yang lain. Yang seterusnya adalah untuk memastikan juga dalam tempoh PKP ni coping mechanism kita ni lain-lain. Tak sama coping mechanism kita. Maknanya macam mana kita menghadapi situasi. Ada setengah orang mengambil tempoh 47 hari lockdown 24 jam ini sebagai satu nikmat lah, keluarga memahami dan sebagainya. Tapi bukan untuk semua orang. Stay at home tidak bermaksud safe at home. Jadi ada isu-isu tertentu yang jadi bukan sahaja untuk wanita, dan juga kena bagi perhatian yang lebih besar kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia tidak boleh keluar dari rumah, tak boleh melakukan aktiviti yang dia suka dan juga tak ada kawan-kawan. Jadi perlu lihat juga dari segi aspek keselamatan dan kebajikan mereka yang terlibat dengan pengurusan
kanak-kanak di rumah dan pengurusan mental ya. Jadi isu-isu ini perlu diambil perhatian oleh ketua keluarga. Jangan sibuk beli barang aja ketua keluarga ni ya. Ketua keluarga ni besar ya. Bukan beli barang, salah beli barang kunyit dengan alia saja, tapi cuba mengambil pendekatan melihat keseluruhan kebajikan keluarga ini terus dilindungi daripada semua sebarang isu-isu yang berkaitan khususnya keselamatan dan kesihatan lah dalam tempoh PKP ni. Itu belum lagi kita discuss tadi berkenaan dengan sumber mahram kan, apa lagi isu-isu yang berada dalam rumah yang kita sendiri tak tahu. Kita rasa ialah ada keluarga yang happy, yang seronok bila stay at home ni. Dia orang rasa safe, dia orang rasa ni, tapi ada sebahagian daripada kita yang mempunyai cabaran yang berbeza, situasi yang berbeza, yang dia nak keluar mana tapi tak ada jalan keluar. Keluar kan kena denda pula kan. So okay, Kak Fat, apa yang dapat kita tak bercakap lagi tentang cabaran kepada warga emas Ya, banyak lagi skop-skop yang boleh kita discuss. Mungkin kalau PKP dilanjutkan lagi, kita akan buat lagi satu sesi. Mungkin banyak lagi soalan yang akan ditimbulkan. Okay, so jadi kita akan jumpa masalah baru juga. Betul. Boleh dikatakan hari-hari juga ni ada at least satu soalan yang soalan baru atau aduan baru yang Mizan terima. Jadi itu yang kita buat ni supaya Kak Fat boleh share terus kepada umum. Tak adalah kita jawab kepada satu pihak je. So semua orang boleh ambil pengetahuan ni dan share kepada orang lain juga. Jadi daripada diskusi kita hari ini, apa yang boleh disimpulkan adalah peranan kepada ibu bapa itu sendiri dari segi komunikasi, persefahaman, sokongan antara satu sama lain, dan yang paling penting sekali tanggungjawab tu untuk memastikan kebajikan antara satu sama lain dapat dipelihara, dapat dijaga dengan baiknya bukan saja sepanjang tempoh PKP ini, tetapi selepas dan di masa-masa akan datang jugalah. Kita harapkan diskusi kita hari ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat kita tentang apa peranan masing-masing, peranan ibu, peranan bapa dan juga peranan orang-orang sekeliling supaya kita akan dapat satu ekosistem yang baik, masyarakat yang harmoni pada tu. So dapatlah kita jadi keluarga sejahtera, negara sejahtera. Okey Kak Fat, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ramadan Kareem. Allahu akram. Assalamualaikum.